الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يسر ولا تعسر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala kerana dengan limpah kurnia, rahmat, kasih sayang dan inayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, pada malam ini sekali lagi kita sama-sama dapat ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada sebaik-baik tempat, dan mudah-mudahan Allah jualah yang menempatkan kita juga pada sebaik-baik tempat di akhirat kelak di sisi Allah, insya-Allah. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati sekalian, marilah sama-sama kita membaca, menghayati, merenung dan mentadabbur sepotong ayat yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-An'am, merujuk ayat yang kedua, sambungan daripada ayat yang kita telah baca pada bulan sebelumnya. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallazi khalaqakum min tinin summa qada ajala wa ajalum musamman indahu summa antum tamtarun. Surah Al-An'am ayat yang kedua. Huwallazi khalaqakum min tin, dialah yang telah menjadikan ataupun menciptakan kamu daripada tanah. Summa qada ajala, dan selepas itu dia menentukan ajalmu, yakni merujuk kepada kematianmu. Wa ajalum musamman indahu, dan ada satu lagi ajal yang berada di sisinya, hanya dialah yang mengetahui tentang ajal tersebut. Summa antum tamtarun, dan kemudian kamu masih lagi ragu-ragu tentang hari kebangkitan itu. Baik, sebagaimana yang saya sebutkan di awal tadi, ayat yang kita bacakan malam ini adalah daripada sambungan ayat yang pertama sebelumnya yang sudah kita bahaskan pada bulan sebelumnya. Jadi pada malam ini firman Allah, Huwallazi khalaqakum min tin, dan dialah yang menciptakan ataupun menjadikan kamu daripada tanah. Ini adalah merupakan khitab ataupun pemberitahuan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala tentang hal tersebut, sebagaimana yang kita boleh rujuk di dalam sebuah tafsir yang muktabar, iaitu merujuk kepada tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran, hasil karya Al-Imam Al-Qurtubi, atau biasa kita sebut tafsir Al-Qurtubi. Di dalamnya Imam Al-Qurtubi telah memberikan penerangan bahawa sesungguhnya ayat ini
mempunyai dua makna ataupun dua kefahaman. Baik, yang pertama ialah ini adalah merupakan kefahaman ataupun pandangan yang lebih masyhur, iaitu sosok tubuh ataupun personality yang dirujuk ataupun dimaksudkan di dalam ayat ini adalah Nabi Allah Adam alaihi salam. Nabi Allah Adam alaihi salam, wal khalq, dan ciptaannya itu adalah merujuk kepada anak-anak Adam ataupun segala cucu keturunan Nabi Allah Adam alaihi salam. Perlu kita fahami dan perlu kita maklumi bahawa setiap dahan ataupun ranting ataupun kita sebut cabang, maksud saya di sini sama ada dahan, ranting ataupun cabang ini adalah merujuk kepada anak-anak cucu Adam ataupun segala keturunan Nabi Adam ini sentiasa disandarkan, sentiasa dinisbahkan kepada induk dia, kepada pokok dia, iaitu Nabi Allah Adam alaihi salam. Sebab itulah firman Allah khalaqakum itu datang dalam bentuk sirah jamak, sirah yang banyak ataupun sirah yang ramai. Ini menunjukkan bahawa firman Allah Subhanahu wa taala itu menunjukkan khitab atau keterangan ini untuk mereka. Untuk siapa? Kita semua, iaitu segala anak cucu keturunan Nabi Allah Adam alaihi salam. Pandangan yang pertama ataupun kefahaman yang pertama ini banyak disebutkan oleh ulama-ulama yang besar. Antaranya pandangan ini juga adalah pandangan daripada Al-Hasan, juga pandangan daripada Qatadah, juga pandangan daripada Ibnu Abi Najih, juga pandangan daripada As-Suddi, daripada Ad-Dhahak, Ibnu Zaid dan ulama-ulama besar yang lain. Itu yang pertama. Manakala kefahaman dan pandangan yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menciptakan air mani ataupun kita sebut dalam bahasa moden hari ini sperma daripada tanah sesuai dengan hakikat kejadiannya menurut kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah merubahnya ataupun membentuknya menjadi manusia daripada air mani ataupun sperma tersebut. Pandangan dan pendapat ini dikemukakan oleh An-Nuhas. Boleh rujuk dalam kitab ataupun karya beliau sendiri, iaitu kitab I'rabul Quran, karya An-Nuhas. Boleh rujuk jilid yang kedua, muka surat 55. Baik, daripada dua pandangan dan dua kefahaman tersebut, kita boleh lihat dan kita boleh nilai bahawa kefahaman dan pandangan pertama lebih merujuk dan menjurus kepada salasilah. Kita ni adalah keturunan daripada Nabi Allah Adam alaihi salam. Kita ni jadi cabang, jadi ranting, jadi dahan kepada induk kita yang asal, iaitu Nabi Allah Adam alaihi salam. Manakala pandangan yang kedua lebih merujuk dan menjurus kepada hakikat kejadian, hakikat penciptaan kita daripada tanah dan juga air mani yang hina ataupun kita sebut sebagai sperma. Baik, menurut saya, bila saya sebut menurut saya ni bukan saya hak duduk depan tuan-tuan ni, menurut Imam Al-Qurtubi dalam kitab dia, tafsir dia tu, setelah Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang penciptaan alam yang besar, kemudian barulah Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang penciptaan alam yang kecil, iaitu merujuk kepada kita manusia. Kenapa demikian? Kerana ayat sebelumnya, iaitu merujuk kepada ayat yang pertama, Allah menceritakan tentang penceritaan alam yang besar.
Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'alaz zulumati wan nur. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan 7 petala langit dan bumi, dan juga Allah lah yang menjadikan kegelapan dan juga cahaya. Itu adalah merujuk kepada penciptaan alam yang besar. Selepas tu Allah menceritakan satu lagi bentuk penceritaan alam yang kecil, iaitu merujuk kepada kita manusia. Dan di dalam ayat-ayat ini juga menceritakan bahawa pada penciptaan alam yang besar, Allah telah menetapkan dan menentukan takdirnya ataupun ajalnya. Dalam penciptaan alam yang besar, Allah dah tentukan takdir dan ajalnya. Begitu jugalah kita pada penciptaan alam yang kecil, Allah Subhanahu wa ta'ala juga telah menentukan takdir dan ajal bagi kita semua sebagai manusia. Baik, seterusnya Imam Al-Qurtubi mendatangkan satu riwayat, iaitu riwayat ini datangnya daripada Al-Imam Abu Nu'aim Al-Hafiz. Imam Abu Nu'aim Al-Hafiz di dalam kitabnya, iaitu merujuk kepada kitab Al-Hilyah, daripada Murrah, daripada sahabat besar Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Abdullah ibnu Mas'ud, ataupun kita sebut Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menugaskan ataupun mengirimkan malaikat yang bertugas untuk menjaga rahim manusia. Allah ni dia ada malaikat yang bertugas di dalam rahim manusia, yang mana hasil daripada perhubungan pasangan antara lelaki dengan perempuan akan menghasilkan air mani ataupun sperma. Jadi malaikat yang ditugaskan tersebut akan mengambil sperma ataupun air mani itu, lalu diletakkan di atas tapak tangannya, diletakkan di atas telapak tangannya. Kemudian malaikat ini akan bertanyakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai Tuhan, adakah daripada air mani ini ataupun sperma ini kamu akan menjadikannya sebagai manusia ataupun tidak? Jadi hasil daripada perhubungan tadi, sperma dan air mani itu akan ditanya oleh malaikat yang menjaga rahim di hadapan Allah, sperma yang terhasil itu kamu nak jadikan dia manusia ataupun tidak? Sekiranya Allah Subhanahu wa ta'ala membenarkan dan mengiyakan, dengan kata lain nak menjadikan daripada mani itu seorang manusia, maka malaikat akan bertanyakan soalan yang keseterusnya. Bagaimana pula dengan rezekinya? Bagaimana pula dengan ajalnya? Bagaimana pula dengan segala amal perbuatannya? Maka Allah menjawab, lihatlah di dalam Alkitab. Kemudian malaikat tersebut akan pergi ataupun menuju kepada Alkitab yang berada di Lauhil Mahfuz. Di sana dia akan menemukan rezeki bagi manusia yang bakal diciptakan oleh Allah itu, ajal manusia yang bakal diciptakan oleh Allah itu, segala amal perbuatannya yang bakal diciptakan oleh Allah itu. Kemudian malaikat tadi akan mengambil tanah pemakamannya ataupun tanah perkuburannya. Lalu tanah tersebut kemudian dicampur, diadun dan diaduk bersama dengan air mani yang diambil tadi. Inilah yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Taha. Surah Taha, surah yang ke-20, boleh rujuk ayat 55. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum. Daripada tanah inilah, daripada bumi inilah kami menjadikan kamu, dan kepadanya lah kami akan mengembalikan kamu.
Surah Taha ayat 55. Baik, di sana ada lagi beberapa perkataan daripada Imam Al-Qurtubi. Sebelum kita pergi lebih jauh, apa yang saya sebutkan berkaitan dengan Al-Imam Abu Nu'aim Al-Hafiz tadi, ianya adalah sebuah asar. Dan asar ini termuat di dalam kitab karangan Abu Nu'aim Al-Hafiz yang bertajuk Al-Hilyah. Boleh rujuk jilid yang kedua, muka surat 280. Baik, ada lagi beberapa perkara yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi. Diriwayatkan daripada sahabat besar Nabi Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabda Rasulullah? Ma min mauludin illa wa qad zarra alaihi min turabi hufratih. Ma min mauludin illa wa qad zarra alaihi min turabi hufratih. Apa maksud dia? Tiadalah seseorang yang dilahirkan, pasti tanah perkuburannya akan ditaburkan ke atasnya. Tiada seorang pun yang dilahirkan, pasti tanah pemakaman dia, tanah perkuburan dia akan ditaburkan ke atas dirinya. Ini mempunyai hubung kait dengan asar yang sebelumnya. Walau bagaimanapun ini adalah merupakan sebuah hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Nu'aim Al-Hafiz dalam kitab dia Al-Hilyah dalam muka surat yang sama yang asar saya sebutkan tadi, iaitu beliau menyebutkannya pada biografi seorang tabi'in, iaitu Ibnu Sirin, jilid yang kedua, muka surat 280. Bahkan hadis ini juga disebutkan oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitab dia Al-Jami' Al-Kabir. Boleh rujuk jilid yang ketiga, muka surat 2909, yang mana hadis ini diriwayatkan daripada Abu Nas. Baik, menurut saya, sekali lagi bukan saya hadut depan ni, menurut saya Imam Al-Qurtubi, sesungguhnya dalam hal ini manusia sememangnya dijadikan oleh Allah daripada dua unsur utama ini. Satu daripada tanah, yang kedua daripada air mani yang hina ataupun kita sebut sebagai sperma. Yang disebutkan hujah-hujah dan dalil tadi adalah menerusi hadis Rasulullah dan juga asar daripada para sahabat. Bahkan kalau kita nak meneliti nas-nas yang terdapat di dalam ayat-ayat Al-Quran, banyak Allah menceritakan tentang hakikat kejadian ataupun hakikat penciptaan manusia. Sebagai contoh, di dalam surah Al-Mu'minun, tuan-tuan boleh rujuk ayat 12 sampai ayat 16 surah Al-Mu'minun, itu adalah penerangan daripada Allah tentang hakikat kejadian manusia. Antara ayat yang menyebut walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Walaqad khalaqnal insan, sesungguhnya kami menjadikan manusia min sulalatin min tin, daripada saripati tanah. Summa ja'alnahu nutfah, kemudian kami menjadikannya nutfah, saripati air mani itu, lalu kami letakkan di mana? Fi qararim makin, iaitu di satu tempat yang kukuh. Maksud tempat yang kukuh di sini ialah rahim-rahim ibu yang menjaga nutfah tersebut sehingga terbentuknya menjadi kandungan seorang bayi ataupun seorang manusia yang bakal dilahirkan ke alam dunia. Ada lagi di dalam surah yang lain. Sebagai contoh, imam-imam kita setiap hari Jumaat mereka akan baca surah As-Sajdah kan. Dalam ayat 7 hingga 9 tu.
وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. Surah As-Sajdah ayat 7 hingga 9. Wa bada'a khalqal insani min tin, dan yang memulai penciptaan manusia daripada saripati tanah. Summa ja'ala naslahu, dan kemudian menjadikan segala anak cucu keturunannya mimma immahin, daripada air mani yang hina ataupun sperma. Summa sawwahu, kemudian disempurnakan. Wa nafakha fihi min ruhi, kemudian ditiupkan ruh padanya. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah, dan kemudian kami menjadikan baginya apa? As-sam'a, pendengaran, wal absar, penglihatan, wal af'idah, hati. Qalilan ma tashkurun, tetapi amat sedikitlah manusia yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu antara contoh ayat-ayat yang menerangkan tentang hakikat kejadian dan penciptaan manusia daripada tanah dan juga air mani yang hina atau kita sebut sperma. Jadi melalui cantuman ataupun gabungan ayat-ayat nas-nas Al-Quran dan hujjah-hujjah daripada hadis dan asar Rasulullah, ini menunjukkan bahawa adanya sinkronis antara nas tersebut dengan hadis Rasulullah. Jadi tak akan berlaku lagi apa dia? Kekeliruan, tak akan berlaku lagi kesamaran, tak akan berlaku lagi keraguan-raguan ataupun tumpang tindih di antara keduanya. Yang selebihnya kita serahkan kepada Allah, wallahu a'lam. Baik, itu adalah tentang hakikat penciptaan manusia. Dan ada juga perbahasan tentang hakikat penciptaan Nabi Allah Adam alaihi salam. Nabi Allah Adam alaihi salam, Imam Qurtubi sebut banyak dah disebutkan di dalam awal surah Al-Baqarah, hak penciptaan Adam. Walau bagaimanapun, Imam Qurtubi mendatangkan beberapa keterangan ataupun beberapa khabar berkaitan dengan usia, berkaitan dengan wafat, berkaitan dengan fizikal Nabi Allah Adam alaihi salam. Antaranya, pertama ialah apa yang disebutkan oleh Ibnu Sa'ad di dalam kitab dia At-Tabaqat. Ibnu Sa'ad dalam kitab dia At-Tabaqat telah mendatangkan satu riwayat yang dinisbahkan kepada siapa dia? Sahabat besar yang sama, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An-nasu waladu Adam wa Adamu min turab." Sesungguhnya manusia itu daripada keturunan Adam dan Adam diciptakan daripada tanah. Adam diciptakan daripada tanah. Dan ini bersesuaian sebagaimana yang Allah sebutkan dalam sebuah ayat, iaitu tentang hakikat penciptaan Nabi Allah Isa alaihi salam sama dengan hakikat penciptaan Nabi Allah Adam alaihi salam. Dalam Al-Quran disebutkan, inna masala Isa indallahi kamasali Adam khalaqahu min turab. Sesungguhnya penciptaan Nabi Allah Isa di sisi Allah sama seperti penciptaan Nabi Allah Adam alaihi salam. Kedua-duanya dijadikan daripada tanah. Ini adalah merupakan jawapan daripada Allah kepada golongan-golongan Nasrani, yang mana di antara mereka ada yang beranggapan bahawa Nabi Allah Isa ni dianggap sebagai Tuhan, dan sebahagian daripada mereka menganggap Nabi Allah Isa ni sebagai anak Tuhan. Tetapi Allah memberikan jawapan hakikat penciptaan Nabi Allah Isa di sisi Allah sama saja dengan hakikat penciptaan Nabi Allah Adam.
Adam pun aku jadikan dia daripada tanah, Nabi Allah Isa pun aku jadikan dia daripada hakikat yang sama. Dan ini juga dalam masa yang sama secara sisipan memberikan jawapan, kalaulah sekiranya hanya kerana Nabi Allah Isa ini tidak mempunyai bapa, dia dilahirkan hanya melalui saluran ibunya, kamu sudah menganggap itu adalah satu perkara yang takjub, aneh, pelik, lalu kamu menuhankan atau menganak tuhankan beliau. Cuba kamu perhatikan kepada hakikat kejadian Adam yang bukan kata mak tak ada, bapak pun tak ada. Tapi kalau nak aula keutamaan kamu nak jadikan Tuhan ataupun anak Tuhan, Nabi Allah Adam itulah. Sebab Isa masih ada lagi jalur melalui ibunya. Tapi hakikatnya Allah nak bagi tahu kedua-dua ni hamba aku menjadikan kedua-duanya, tak lebih tak kurang. Baik. Dalam Tabaqat Ibnu Sa'ad ini, hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad dalam Tabaqat dia, dan hadis ini juga disebutkan oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti. Sama ada di dalam Jami' Al-Kabirnya, boleh tengok jilid yang kedua muka surat 734, dan juga di dalam Jami' As-Saghirnya. Dan Imam Jalaluddin As-Suyuti memberikan kod bahawa taraf hadis ini adalah hasan. Maksudnya diterima dan terpakai. Seterusnya, satu pandangan daripada Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair ni adalah merupakan salah seorang tabi'in yang besar. Sa'id bin Jubair mengatakan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Allah Adam daripada tanah yang disebut Dajna. Daripada tanah yang disebut Dajna. Baik. Ada yang menyebut Dajna dan ada riwayat yang menyebut Dahna. Why? Sama seperti hak sebelum ni. Dajna huruf dal, jin, nun, alif, hamzah. Dajna. Cuma riwayat yang menyebut Dahna tu kalau tertinggal satu titik pada huruf jin, dia akan jadi huruf apa di situ? Dia akan jadi huruf ha. Sebab tu ada setengah riwayat sebut Dahna. Ada sebut Dajna, ada sebut Dahna. Jadi kedua-dua yang diriwayatkan itu ada disebutkan dalam kitab An-Nihayah. Kitab An-Nihayah buka jilid 2 muka surat 104 ada perbahasan Dajna dengan Dahna. Walau bagaimanapun di dalam kitab yang lain, iaitu merujuk kepada kitab Al-Qamus, ada ulama yang menyebutnya sebagai Dujina. Dujina. Ejaan sama dengan Dajna tu, cuma letak baris. Da tu jadi baris depan, jim duduk baris bawah, nun baris atas. Dia sebut Dujina. Wallahu alam lah apakah yang dimaksudkan oleh Sa'id bin Jubair Allah menciptakan Nabi Allah Adam tu daripada tanah Dajna, merujuk kepada tanah di mana di atas permukaan bumi ini, kita serahkan kepada Allah. Baik, seterusnya Imam Qurtubi membawa satu lagi riwayat daripada Al-Hasan. Al-Hasan menyebutkan sebagaimana matan dia, wa khalaqa ju'ahu min dariyah, wa khalaqa ju'ahu min dariyah, dan menjadikan ju'ahnya, ju'ju satu benda, min dariyah, dariyah satu benda. Jadi yang menjadi kesamaran bagi kita, apakah ju'ju, apakah dariyah. Baik, ju'ju ini, ju'ju ni dalam bahasa Arab boleh pi dua makna. Satu ju'ju bermaksud dada. Satu ju'ju bermaksud tulang temulang. Kalaulah makna dia tu dada, telah dijadikan dada Nabi Allah Adam daripada dariyah. Kalau makna dia tulang, telah dijadikan tulang temulang Nabi Allah Adam daripada tanah dariyah. Baik, dariyah tu merujuk kepada apa? Di dalam kitab An-Nihayah, di dalam kitab As-Sihah ada menyebutkan, Al-Jauhari mengatakan bahawa dariyah merujuk kepada nama satu perkampungan. Perkampungan tu disebut perkampungan Bani Kilab yang terletak
jalan dia, jalur dia menuju ke arah kota Basrah. Satu perkampungan Bani Kilab yang dia tu jajaran dia, jaluran dia menuju ke kota Basrah. Dan perkampungan ini lebih dekat dengan Mekah. Dan ada lagi perbahasan ulama lain yang menyebutkan bahawa Dariyah ini merujuk kepada satu sumur atau kita sebut satu oasis yang terletak di bumi Hijaz. Dan ada satu yang dinisbahkan dengan Dariyah ni, dia cerita dalam kitab tu, iaitu Demam Dariyah. Ni kena cek balik lah, apa cerita sebelum ni, apa kejadian ataupun kisah yang dinisbahkan Dariyah ni dengan satu penyakit ataupun satu wabak disebut Demam Dariyah. Mungkin nanti kita boleh cek dan tengok. Baik, ada lagi beberapa perkara yang dinyatakan. Antaranya Imam Qurtubi membawakan satu riwayat, iaitu pandangan daripada Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ni ialah salah seorang daripada mantan ataupun bekas rabai ataupun rahib Yahudi yang dulu dia bertempat tinggal di Madinah. Dia salah seorang rahib yang sentiasa menunggu-nunggu dan menantikan kehadiran Nabi Muhammad ketika hijrah Nabi daripada Mekah ke Madinah. Kerana dia ni seorang rabai, seorang rahib, dia dah ada list-list sifat-sifat Nabi Muhammad, ciri-ciri Nabi Muhammad, ciri-ciri Nabi di akhir zaman. Jadi dia nak tengok sendiri. Dia nak tengok fizikal Nabi, peribadi Nabi, perkataan Nabi, perbuatan Nabi sesuai tak dengan apa yang berada dalam ilmunya mengenai Nabi akhir zaman yang bakal muncul ni. Jadi akhirnya dia masuk Islam di tangan Rasulullah. Jadi antara perkataan daripada Abdullah bin Salam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Allah Adam pada penghujung hari Jumaat. Penghujung hari Jumaat. Itu kita letak di belakang, wallahu alam. Kita nakal, ambil saja. Baik, seterusnya iaitu riwayat yang dinisbahkan kepada Abdullah bin Abbas, sepupu dan sahabat besar Rasulullah. Abdullah bin Abbas mengatakan ketika Nabi Allah Adam alaihi salam diciptakan oleh Allah, kepala baginda ini mencecah ataupun menyentuh langit. Diakibat daripada ketinggian baginda ni, bila berada di bumi ni, kepala dia tu mencecah dan menyentuh langit. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengecilkannya sehingga saiz baginda tu tinggi dia 60 hasta dan lebar dia 7 hasta. Tinggi 60 hasta, lebar 7 hasta. Baik, seterusnya ada satu lagi pandangan daripada sahabat besar juga ni, Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab, salah seorang sahabat yang Nabi sebut 4 sahabat yang kalau nak belajar Al-Quran ataupun ilmu Al-Quran, inilah salah seorang sahabat. Selain daripada Abdullah bin Mas'ud sendiri, selain daripada Salim Maula Huzaifah, Ubay bin Ka'ab inilah sahabat yang pakar dalam ilmu Al-Quran. Jadi beliau menyebutkan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Allah Adam ni tinggi dan rambutnya ikal, dan gambaran yang diberikan oleh Ubay bin Ka'ab seolah-olah ketinggian Nabi Adam ini samalah seperti pohon tamar yang tinggi merimbun, yang buahnya sukar dicapai dan digapai oleh tangan-tangan manusia. Nah, habaq ketinggian dia tu seolah-olah seperti pohon kurma yang tinggi yang tangan manusia ni sukar untuk capai dan gapai buah tersebut, sebagai bentuk misal ataupun analogi ketinggian Adam alaihi salam. Dan yang terakhir, ada satu lagi riwayat yang dinisbahkan sekali lagi kepada Ibnu Abbas dalam bahasan hadis yang panjang. Di sini saya kena stop, angkat tangan, sebab bukan bidang saya, bukan kepakaran saya hadis. Cuma saya nakal, saya cerita apa yang dikatakan hadis tu sebut. Baki lagi kalau tuan bertemu dengan siapa-siapalah yang berkemahiran, berkepakaran dalam bidang hadis, suruh mereka cek hadis ni terpakai ataupun tidak. Baki lagi saya nak cerita apa yang disebutkan secara nakalan. Baik, dikatakan Nabi Allah Adam alaihi salam
dia telah berjalan kaki daripada Al-Hind, sebab dalam tu dia terjemah apa? India lah. Daripada India sampai ke bumi Mekah dalam keadaan berjalan kaki. Jadi dia berjalan kaki daripada Al-Hind, India ke Mekah tu untuk menunaikan haji. Dan dikatakan bahawa Nabi Allah Adam dalam hidup dia pernah menunaikan haji sebanyak 40 kali. 40 kali. Dan Allah menjadikan Nabi Allah Adam ini tinggi sehingga kepala dia ni menyentuh ataupun mencecah langit sebagaimana riwayat sebelumnya. Sehingga daripada hal tersebut menyebabkan kepala Nabi Allah Adam ini menjadi botak. Dan dia mewariskan kebotakan itu kepada anak cucu keturunannya. Begitulah sebut dalam tunya. Baik, seterusnya, kerana ketinggian Adam, bila dia melakukan perjalanan ni, bila bersua ataupun bertemu dengan binatang-binatang, menyebabkan binatang ini lari bertempiaran. Dikatakan sebelum ni binatang tu baik-baik saja hubungan sama depa, tapi bila mari Nabi Adam tengok tinggi menyebabkan depa ni lari bertempiaran. Dikatakan sejak itulah binatang ini mula menjadi liar. Dan tidaklah diwafatkan ataupun dimatikan Nabi Allah Adam alaihi salam ini sehingga anak cucunya berjumlah 40,000 orang. Dia tidak meninggal, dia tidak wafat sehingga anak cucu keturunan dia mencapai 40,000 orang. Dan kemudian Allah mewafatkannya di atas puncak bukit di mana tempat yang samalah Allah menurunkan beliau. Lepas tu dia adalah perbahasan, iaitu anak beliau Nabi Allah Syis alaihi salam berkata kepada malaikat Jibril, silakanlah solat. Ini wafat dah lah. Silakanlah kamu solat terhadap Nabi Allah Adam. Tetapi Jibril jawab balik kepada Nabi Allah Syis, majulah kamu, solatkanlah ke atas ayahmu dan bertakbirlah 30 kali. 5 kali merujuk kepada solat 5 waktu dan 25 kali adalah merujuk kepada keutamaan yang Allah berikan kepada Nabi Adam alaihi salam. Saya sebut awal-awal tadi, ni naqal apa yang didatangkan daripada matan ataupun nas tersebut. Tuan-tuan kena cek lah, ni terpakai atau tidak hadis yang dimaksudkan. Baik, kita pergi kepada perbahasan yang kedua. Summa qada ajalan wa ajalum musamman indahu. Dan kemudian Allah menetapkan ajal. Ajal yang pertama tu adalah kematianmu, kematian bagi kita semua manusia. Wa ajalun, dan ada satu lagi ajal yang berada di sisi Allah, yang Allah sendirilah yang mengetahui hakikatnya. Baik, untuk perbahasan yang kedua ni tuan-tuan boleh tengok dalam satu lagi tafsir yang muktabar, iaitu tafsir Al-Imam Al-Hafiz Abul Fida Ibnu Katsir, Tafsir Al-Quranul Azim. Berkenaan dengan ayat ini, Imam Ibnu Katsir telah mendatangkan beberapa pandangan dan pendapat daripada kalangan ulama, dan kita boleh bahagikan secara umumnya kepada 4 pandangan. Baik, yang pertama, pandangan ni ialah datang daripada Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair, tadi baru kita sebut tentang Allah menciptakan Adam daripada bumi Dajna tu. Dia seorang tabi'in, dengan mengatakan bahawa daripada Abdullah ibnu Abbas, ajal yang pertama, summa qada ajalan. Ajal yang Allah sebutkan yang pertama itu adalah merujuk kepada ajal kematian bagi manusia. Manakala wa ajalun, perkataan ajal yang kedua adalah merujuk kepada hari kebangkitan ataupun hari kiamat bagi alam ini. Ajal pertama kematian kita manusia, ajal yang kedua ialah hari kebangkitan ataupun hari kiamat. Seterusnya, pandangan yang kedua datang daripada seorang tabi'in besar, iaitu Al-Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Basri, satu sumber ataupun satu riwayat
berkaitan dengan ayat ni, dia sama saja, tapi dia punya ayat tu sedikit berbeza. Macam ni, Imam Hasan Basri sebut, yang dimaksudkan ajal yang pertama ialah bermula daripada penciptaan seorang manusia, tempoh kehidupan dia sampailah ajal kematian yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan atas diri dia. Cuma dia buat ayat sikit. Kalau hak pendapat pertama tadi dia sebut terus ajal kematian umum. Tapi hak Imam Hasan Basri ini bermula daripada penciptaan manusia tersebut, dia menjalani tempoh kehidupan di dunia sampailah kepada ajal kematian dia. Manakala ajal yang kedua merujuk kepada kematian manusia itu di alam barzah, menjalani satu tempoh sampailah Allah mengkiamatkan ataupun mengakhirkan tempoh bagi alam semesta ni. Benda sama je, cuma dia ayat tu panjang sikit. Jadi Imam Qurtubi memberikan ulasan bahawa pandangan pertama dan kedua itu adalah hampir sama dan hampir mirip. Cuma secara umumnya ajal yang pertama lebih bersifat khusus, kerana kekhususan dia hanya menceritakan ajal bagi manusia. Manakala yang kedua lebih bersifat umum ataupun global, kerana dia adalah ajal penamat bagi keseluruhan alam semesta ini di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini bertepatan dengan apa yang kita sebut depan tadi. Allah menciptakan alam yang besar dan Allah telah menentukan ajalnya. Allah juga menciptakan alam yang kecil. Allah jugalah yang menentukan takdir dan ajalnya. Baik, pandangan yang ketiga juga dinisbahkan kepada Ibnu Abbas dan Mujahid. Ini beza dia mudah nak faham. Nombor 3 ni buat terbalik, buat silang hak nombor 1. Maksudnya pandangan ketiga, ajal yang pertama merujuk kepada kiamat, ajal yang kedua baru merujuk kepada mati. Jadi terbalik daripada hak pertama. Tu je beza 1 dengan 3. Manakala yang keempat, Atiyah meriwayatkan juga dinisbahkan kepada Ibnu Abbas. Nombor 4 ni sedikit berbeza. Ajal yang pertama bermaksud roh yang diambil oleh Allah ketika manusia ni tidur. Merujuk kepada kematian roh yang Allah ambil ketika manusia tidur dan dikembalikan roh tersebut ketika manusia ni bangun balik daripada tidur. Itu merujuk yang pertama. Manakala yang kedua, ajal tu barulah merujuk kepada kematian. Jadi hak nombor 4 ni seolah-olah ajal tentang kiamat tu tak ada pada mereka. Ajal nombor 1, hak roh diambil ketika tidur. Ajal yang kedua, tu baru kematian yang sebenar. Mereka bersandarkan kepada apa? Kepada surah Al-An'am ayat 60. Kalau tak silap saya, cuba cek. Wa huwallazi yatawaffakum bil-lail wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar. Dan dialah yang telah yatawaffakum, mematikan kamu, mewafatkan kamu. Kalimah yatawaffa tu kita gunalah hari ni. Oh, wafat dah, meninggal dah. Bil-lail, yang mematikan kamu, mewafatkan kamu pada malam hari. Wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar, dan dia mengetahui segala gerakan kamu, pekerjaan kamu di waktu siang hari. Jadi mereka bersandarkan kepada ayat tersebut untuk kata ajal yang pertama tu pengambilan ruh ketika tidur, ajal yang kedua ketika betul-betul meninggal. Jadi yang sebenarnya ramai ulama berpegang hak nombor 1 dengan hak nombor 2 itulah. Ajal pertama, ajal kematian manusia. Ajal kedua adalah hari kiamat di mana alam semesta ini ditamatkan oleh Allah. Jadi hak yang kedua inilah satu ilmu yang berada di sisi Allah, hanya Allah lah yang mengetahuinya. Bahkan Rasulullah pun tak tahu. Rasulullah ni ialah Nabi dan Rasul yang terakhir, yang disayangi oleh Allah, yang sentiasa dirindui oleh Allah, yang sentiasa dijaga oleh Allah, bahkan lebih jauh yang diselawatkan oleh Allah. Tapi baginda tahu tak bila berlaku kiamat? Nabi pun tak tahu bila berlaku kiamat. Yang tahu ilmu ni hanya ada di sisi Allah. Bahkan ada sebuah hadis yang menyebutkan ada sahabat pernah mari tanya Nabi bila kiamat nak berlaku.
wahai Rasulullah, bila kiamat ni nak berlaku? Apa jawab Rasulullah? Rasulullah tak kata bila-bila nak berlaku, tapi Rasulullah tanya balik, apakah persediaan kamu untuk menghadapinya? Kiamat tu dengan erti kata lain pasti berlaku, tapi apa persediaan kamu nak menuju kiamat tu? Bagaimana dengan amal perbuatan kamu, kebaikan kamu, ketaatan kamu terhadap Allah dan agama ni? Bahkan dalam hadis masyhur, kita sebut hadis Jibril, Islam, Iman, Ihsan tu. Kan Jibril tanya Nabi, mata as-sa'ah, bilakah berlaku kiamat? Tapi Nabi jawab apa? Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah lebih orang yang ditanya itu lebih mengetahui daripada yang bertanya. Nabi pun tak tahu. Tapi Nabi hanya menyebutkan apa? Tanda-tanda. Itulah yang kita kena belajar. Kiamat kita letak ilmu ni di sisi Allah. Allah lah yang lebih mengetahui. Tapi dalam banyak-banyak hadis yang berkaitan akhir zaman, Rasulullah sebut tanda-tanda kiamat. Berlaku macam ni nak menuju kiamat, jadi macam ni nak menuju kiamat, peristiwa macam ni nak menuju kiamat, event macam ni nak menuju kiamat, banyaknya fitnah-fitnah dan sebagainya. Jadi hadis-hadis tersebut adalah merupakan bentuk kewaspadaan, keberhati-hatian kita terhadap akhir zaman kerana banyaknya fitnah. Antara fitnah yang paling besar ni kita tak boleh nak detect hak mana satu betul, hak mana satu palsu, hak mana satu hak, hak mana satu batil. Hak ni kata macam ni, hak ni kata macam ni, hak ni kata macam ni. Hak ni ulama kata, hak ni orang Seremban kata, hak ni ustaz kata. Hak mana betul ni? Kita pun tak tahu. Kita sebagai orang awam ni. Jadi fitnah mari macam-macam. Jadi ada fitnah tersebut yang boleh mengikis, boleh menyeleweng, boleh kita kata apa? Terseleweng akidah kita. Ada fitnah yang boleh mengikis dan menyelewengkan agama dan syariat kita. Jadi benda itulah kita kena jaga tu. Bentuk-bentuk syirik yang secara halus, secara sipi-sipi, secara kita tak perasan. Benda-benda yang boleh meragut keimanan kita. Jadi semua patut berhati-hati. Jangan ambil mudah tentang hal-hal yang berbentuk fitnah di akhir zaman ni. Sebelum ni pun kita cerita banyak, bukan saja-saja, bukan suka-suka. Sebab atas kepentingan tersebut, banyak sangat fitnah. Okey. Kemudian disebutkan bahawa di sisi Allah itu hanya Allah yang mengetahui. Contoh, kita kan lepas mayang lah ni baca surah Al-Mulk kan, ayat 26 tu. Perasan tak ayat 26 kita baca? Kul innamal ilmu indallah wa innama ana nadhirum mubin. Kul, katakanlah, innamal ilmu, sesungguhnya ilmu yang dimasukkan di situ hari kiamat tu hanya berada pada inda rabbi, di sisi Allah. Wa innama, dan sesungguhnya ana nadhirum mubin, aku ini pemberi peringatan yang nyata, pemberi peringatan yang jelas. Dalam surah Al-A'raf ada ayat 187. Kul innama ilmuha inda rabbi. Kul innama ilmuha inda rabbi la yujalliha liwaktiha illa hu. Katakanlah, sesungguhnya ilmu tentang kiamat ini berada di sisi Tuhanku. La yujalliha liwaktiha, dan tidak ada seorang pun yang boleh menjelaskan bila waktu dia, tarikh dia, tempoh dia, illa hu, kecuali Allah. Baik, hak kiamat tu kita kata benda ke depan, kita tak tahu bila. Ni hak dekat dengan kita ni. Kita hak nak kata mati ni, ajal yang pertama. Saya tak tahu saya nak mati bila, tuan-tuan tak tahu tuan-tuan nak mati bila. Kita sebutlah atas kemungkinan. Saya lah ni 46 tahun. Mungkin atas kemungkinan 50 ke mati, 54 ke mati, 60 ke mati, wallahu alam, saya tak tahu. Mungkin saya sebut 46 ni, 46 tu. Tapi sekarang bulan Februari kata, mungkin nak masuk puasa ke saya mati, lepas Syawal, lepas raya ke saya mati, pun saya tak tahu, tuan-tuan pun tak tahu. Bila hari dia, bila tarikh dia, bila tahun dia. Bahkan pukul berapa pun tak tahu saya nak mati pukul berapa. Belah siang ke dia, tengah hari ke dia, petang ke dia, malam ke dia, lepas isyak ke dia, waktu tahajud ke dia, pun saya tak tahu.
Begitu juga tempat nak meninggal tu. Allah takdirkan untuk saya, untuk tuan-tuan di mana pun tak tahu. Musafir di Penang ke tanah kubur saya, ataupun tempat asal saya, Pasir Mas Kelantan ke, ataupun mungkin berjalan melancung tempat lain, Allah ambil di situ pun, wallahu alam. Asbab bentuk kematian pun saya tak tahu. Mati biasa ke, mati atas tilam waktu saya tidur ke, mati aksiden ke, jatuh pokok ke, terjun lubang ke, jatuh gaung ke, peperangan ke apa, wallahu alam pun saya tak tahu. Dan juga pengakhiran kehidupan saya, sama ada Allah tarik, Allah ambil dalam keadaan beriman atau sebaliknya. Tapi sifat seorang Muslim yang beriman selalu memohon kepada Allah agar kita dimatikan dalam bentuk husnul khatimah. Mudah-mudahan saya mohon demikian, tuan-tuan pun mohon demikian. Bakinya dalam ilmu dan takdir Allah. Tak tahu. Jadi dalam masa tak tahu tu, kita kena buat persiapan lah. Macam Rasulullah tanya tadi, kawan tu tanya bila kiamat. Kita pun tak tahu bila nak mati. Kiamat jauh lagi. Jadi buatlah persiapan, melakukan amal-amal kebaikan dan ketaatan di sisi Allah dan menjauhi segala bentuk larangan-larangannya. Baik, yang terakhir. Summa antum tamtarun. Dan kemudian kamu masih lagi ragu-ragu tentang hari kebangkitan tersebut. Ini merujuk kepada orang-orang yang tidak mahu mempercayai atau meyakini adanya hari kebangkitan. Dia masih ragu-ragu, dia masih buat was-was, dia masih buat pening kepala. Ada ke tak hari kebangkitan? Sebab sudut logik, sudut rasional, akal dia berfikir, mungkinlah, mustahil dah Allah dah matikan kita, masuk dalam tanah, kita kata, tubuh kita dah dimakan tanah, makan cacing, makan ulat, tinggal tulang dah, tinggal sulbi dah. Bagaimanalah Allah boleh cantumkan balik, tangkukkan balik, nak hidupkan kita di mahsyar? Bagi pemikiran rasional mereka, benda tu mustahil. Ataupun lebih jauh dalam konteks upacara penyempurnaan jenazah dalam agama lain, ni dibakar kan, abu dia kalau hanyut sungai ni, hanyut sungai tu, hanyut sungai ni, nak cari balik mula, nak tangkuk balik, boleh ke tak? Ataupun kematian dia mungkin jatuh ke laut, mari ikan, jos, tangkap sebelah-belah ni, duduk dalam perut ikan, sebelah ni hanyut ke laut. Macam mana nak cari balik? Mustahil tak bagi Allah? Simple, make it simple. Kalau kamu fikir hak kita sebelum ni macam ni kita hak sebelum mati ni, boleh cakap, boleh dengar, boleh melihat, boleh bergerak, boleh bersosial, boleh buat aktiviti, kemudian mati. Kalau kamu rasa benda tu mustahil untuk Allah hidupkan balik, cuba fikir step lebih awal. Sebelum kamu duk ada lagu ni, kamu ada ke tak ada? Sebelum tu kamu nol, kosong, tak ada langsung, tak ada. Dari hak tak ada langsung tu Allah boleh buat kamu jadi macam ni. Kenapa kamu boleh terfikir kamu macam ni bila meninggal, hak ada lagi sisa-sisa tu Allah tak boleh bangkitkan balik? Kamu hak langsung tak ada sebelum ni, Allah menghidupkan tu. Tujuan ayat kedua cerita tu, Allah menjadikan kamu tu. Dia nak cerita tentang kekuasaan dia, mampu menjadikan kamu. Apatah lagi setakat nak bangkitkan kamu balik, lagilah mampu. Benda tu tak boleh faham lagi. Maksudnya kalau tak boleh faham lagi, otak tu duduk di mana? Ayat orang muda duduk kepala lutut. Benda simple, make it simple. Jadi ada yang menafikan alam ni terjadi secara natural, secara semula jadi. Dan dia menafikan dia daripada tanah. Dia daripada siapa? Mak pak dia lah. Okey lah. Kalau dia kata, saya dari mak pak saya, okey. Mak kamu siapa yang melahirkan? Tok dia lah. Tok kamu tong akan sampai pada siapa? Nabi Adam juga. Nabi Adam dari mana? Jawab. Kalau natural. Kamu mungkin boleh berhujah dari dia, tok dia, sampai Nabi Adam, last sekali, kena terima juga hakikat, Adam asalnya nol juga, kosong juga, tak wujud juga, dijadikan Allah, bukan natural. Jadi dia sendiri akan terbabas dengan hujah dia untuk mengatakan demikian. Ingat, sebab apa? Kalau kita secara logik, fair, untuk ada kembali hari kebangkitan, untuk dihakimi, diadili di hadapan Allah. Sebab kadang-kadang kita hidup ni sebagai manusia, ada benda-benda yang terlepas pandang.
dari sisi hubungan kita, dari sudut penghakiman, dari sudut pengadilan. Mungkin ada orang yang meninggal dalam keadaan teraniaya. Ada orang yang meninggal dalam keadaan dikhianati. Ada orang yang meninggal dalam keadaan dia ni dimusuhi ke, dia ni dibuat benda yang tak patut pada dia, tapi tak ada pembelaan yang sebenar. Jadi Allah hidupkan kita balik untuk diadili dengan sebenar-benarnya. Kebaikan walaupun cuma sebesar zarah, kejahatan walaupun cuma sebesar zarah, tidak akan ada ada lindungan di hadapan Allah lagi. Semua Allah buka, semua Allah bongkar. Yang mungkin dulu, mungkin kita buat silap, terlepas kerana kita ada hubungan dengan hakim, kerana kita ada kabel dengan hakim, kerana hakim tu kawan lama sekolah kita. Bagi aku terlepas? Ya, mungkin terlepas. Tapi atas dunia, hang nak kabel dengan siapa? Hang nak rasuah siapa? Sekali hang sebut bak kabel, hang rasuah, pang atas kepala terus. Tak ada kabel-kabel dah di sini tu. Boleh faham tak? Inilah kepentingan kita untuk kembali ingat. Sebab kita nak beringat di sinilah, nak buat benda yang baik, tak mau buat benda yang jahat-jahat. Sebab baik atau jahat, Allah akan buka. Jadi waktu itulah baru kita nak menyesal, tak ada guna. Baru kita nak berfikir, tak ada guna. Baru nak logik, baru nak rasional, tak ada guna dah. Inilah keimanan, kita sebut keimanan secara ghaibiyah. Kiamat bila tak tahu. Ghaib daripada pengetahuan kita. Hanya Allah lah yang maha mengetahui. Tapi hakikatnya pasti berlaku. Dan Allah menamakan kiamat ni macam-macam dalam Quran. Dalam surah Allah sebut surah Zalzalah pasal kiamat, surah Al-Qari'ah pasal kiamat, surah Al-Haqqah pasal kiamat, dan ada lagi nama-nama lain. Tapi hakikatnya tujuan yang sama, flow yang sama. Allah menceritakan tentang hari kiamat dan kebangkitan. Hidup, mati, kiamat, syurga neraka. Hidup, mati, kiamat, syurga neraka. Sebab itulah sasaran terakhir kehidupan kita di sisi Allah. Mudah-mudahan saya dan semua saudara-saudara yang berada di hadapan, bahkan keseluruhan umat Islam, kita memohon kepada Allah supaya kita ini sentiasa dikekalkan dalam keadaan beriman kepada Allah dan mentaati segala perintah-perintah dan menjauhi segala larangan-larangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang baik tetap datang daripada Allah, yang lemah, yang kurang, yang selalu tersalah dan tersilap, tak ada orang lain, diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوثق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الله أكبر.